Hello, Assalamualaikum, bersama saya Fizi Yusof di dalam channel Jenun Drama Production. Dan kini saya nak buat satu penceritaan daripada talent-talent kita, bakat-bakat kita, pelakon-pelakon kita. Okey, dan kita dalam cerita Tamak Harta tu kita nak buat episod 3, tapi keadaan tak mengizinkan sebab pandemik COVID-19. Dan di Kelantan ni, faham lah kan, setiap negeri yang mengalami pandemik ni dengan kes yang banyak seharian. Di sini kita ada nak buat penceritaan kisah seram lah, yang mereka lalui dan yang saya lalui. Okey, saya sendiri akan cerita kisah-kisah saya daripada saya kecil, yang pernah saya lihat, yang pernah saya nampak, apa-apalah mengenai kisah seram yang pernah saya lalui. Okey, pada masa tu saya dengan kawan-kawan saya, kawan sekampung. Okey, satu tu ada rumah pakcik tu, rumah dia belum siap. Dia rumah batu belum siap. Masa tu kita orang malam dalam pukul 10 kot. Okey, kita orang ramai-ramai dalam lingkungan 9 orang macam tu lah. Okey, kita jalan lah. Kita pergi kat rumah batu tu. Rumah batu yang belum siap tu, kita main malam tu 2 hari sebelum raya, tak silap saya. 2 hari sebelum raya. Ke malam sebelum raya, saya pun lupa. Okey, masa tu tak silap saya malam raya Cina malam raya Cina. Kita orang dah jalan satu rumah batu tu dan main macam biasa. Budak-budak macam ni kan, main mercun, main sembunyi-sembunyi kat rumah kosong tu. Dan masa saya jalan main sembunyi-sembunyi tu, ada satu warung tau. Dia warung kecil je. Dia warung tu masa tu dia tak buka. Okey, dia tutup. Masa tu dia tutup warung tu. Okey, dengan saya, mula-mula saya main sembunyi tu. Okey, saya terpandang lah. Saya terlihat dengan ekor mata dari pandangan sebelah. Okey, saya tengok macam tu, macam ada benda putih. Dia jauh juga tau, dalam 50 meter macam tu lah. Kejauhan dia tu dalam 50 meter daripada saya kat rumah tak siap tu hingga ke warung yang tak ada orang tu. Lebih kurang 50 meter. Saya terpandang lah kat situ. Okey, daripada tu saya terpandang ekor mata. Saya panas sekali lagi. Benda tu macam dia lari tau. Ni tiang. Okey, ni tiang dia macam ke tiang lah, dinding kot. Okey, dia macam lari macam tu. Saya nampak separuh. Dia macam sembunyi macam tu. Dia lari macam tu. Saya terkejut apa tu? Saya cakap kat dia orang, kau nampak tak apa aku nampak? Saya panggil, masa tu saya panggil semua, keluar. Tak payah main sembunyi dah. Okey, saya cakap kat dia, kau nampak tak apa aku nampak? Kau ni apa? Tak ada, aku ada nampak sesuatu tadi. Betul lah, aku tak tipu, memang tak tipu. Okey, masa tu memang semua orang tak nampak. Sebab saya masa tu kat luar sikit kan, dia orang sembunyi kat dalam. Okey, saya kat luar, kat bendang. Ada bendang kat situ, saya duduk kat situ. Jadi kat bendang tu, jadi kawasan situ luas lah. Kawasan situ luas. Apabila luas, saya nampak dia kedai warung tu tepi jalan. Okey, warung tu tepi jalan. Jadi saya orang pertama yang nampak. Jadi diorang kat dalam kawasan dalam rumah tak siap tu. Jadi saya lah, apa-apa pun saya akan nampak dulu sebab saya kat luar. Okey, saya cakap kat diorang, kau nampak tak apa yang aku nampak? Yang tak nampak. Okey, first time. Okey, time tu juga kita orang balik. Saya cakap, dah jom lah, cukup lah sembunyi. Dah, jom balik. Lepas tu ada seorang tu cakap, alah, nak takut apa? Alah, biasa-biasa je kan. Cakap, dah lah tu, dah pukul berapa ni kan masa tu? Mungkin dah 10 lebih kot. Dah 10 lebih, 10.30 macam tu lah. Dia cakap, jom balik. Dah bahaya lah main tengah malam macam ni.
Walaupun ramai, tapi bagi saya bahayalah. Tempat-tempat jenis rumah belum siap kan. Okay, time tu jugalah saya balik rumah, saya ngigau. Esok kan saya demam. Okay, itulah first kali saya nampak benda tu. Okay, cerita seram saya yang kedua. Okay, masa tu saya seorang, saya on the way ke pasar malam. Okay, masa tu pasar malam dekat satu tempat kat Pasir Mas, orang panggil Tok Uban. Okay, saya pergi tu okay sebab dia ada 2 jalan. Saya pergi jalan besar. Kat situ ada sekolah. Sekolah saya pergi ikut jalan besar, pergi pasar malam tu. Saya seorang masa tu saya pergi seorang. Okay, saya beli belah sana sini. Masa tu dah lama kot. Sebelum PKP, mungkin 2016. Masa tu 2016. Okay, saya dah sampai, saya beli barang apa yang saya nak, saya balik. Okay, masa saya balik tu, saya ikut jalan kecil. Saya lalu jalan kecil, lorong kat situ. Okay, masa balik tu, sekolah tu ada satu tempat, dia macam tempat sukan tau. Apa pula ayam ni? Okay, dia macam satu tempat sukan, tempat orang main takraw, bola tampar, budak-budak sekolah kan. Okay, situ saya arah balik tu, saya lalu jalan kecil tu, saya straight. Ni tempat tu, contoh Okay, ni tempat sukan tu. Okay, saya lalu. Lepas tu saya sampai nak lintas tempat tu, saya dengar macam orang berkawat tau. Dengar tapak kaki. Saya dengar tapak kaki betul macam orang tengah berkawat. Okey, saya dengar jelas. Masa tu bunyi sekali tu saya tak tahu lagi sebab saya ingatkan apa memang orang tengah buat apa kan. Okey, lepas saya lalu tu saya dengar kali kedua. Bunyi ramai tau. Masa tu ramai saya rasa bunyi tapak kaki tu. Memang betul-betul tapak kaki tu serentak. Memang jelas dengar memang bunyi orang berkawat kat situ. Okey, kuk saya toleh. Cakap tak ada apa pun. Bulu roma saya dah naik. Okey, masa tu pun bulu roma saya dah naik. Sekarang pun dah naik. Apa benda saya toleh kiri kanan, memang kosong, tak ada orang. Okey, dengan sepantas kilatnya saya terus balik. Tapi saya jenis kalau takut saya tak bawa laju motor, saya bawa slow je. Sebab kalau kita bawa laju ni, dia akan lebih bahaya. Sebab kita dalam keadaan takut, kita bawa laju akan lebih bahaya. Okay, jadi saya bawa slow dalam lingkungan 40-50 macam tu lah. Okay, saya balik. Lepas saya sampai rumah dengan terketar-ketarnya, saya cerita lah kat mak saya apa yang dah berlaku. Okey, yang sebenarnya sekolah tu dia ada asrama apa semua, sekolah menengah Tok Uban. Tempat tu, sekolah tu dia memang keras daripada dulu. Daripada orang dulu sampai sekarang. Daripada budak-budak dulu lah. Orang-orang dulu, orang-orang atas saya. Okey, tempat tu memang anak saudara saya dah pernah kena. Kat asrama tu budak pun ada yang terkena histeria. Kalau nak cerita kisah seram daripada budak-budak lain pun banyak. Memang banyak dah pernah kena sekolah tu. Dan anak saudara saya seorang lagi tu, dia pernah kena dekat sekolah Pengkalan Cepa. Masa dia duduk dekat sekolah Pengkalan Cepa. Okey, tu je lah cerita daripada saya. Kisah-kisah saya yang saya pernah lalui, yang saya pernah tempuh masa zaman saya budak sampai pertengahan dewasa. Masa remaja. Itu je lah cerita daripada saya. And next akan ada adik saya, anak-anak saudara saya, dan pelakon-pelakon saya yang lain lah akan cerita kisah-kisah seram diorang. Bising ayam ni. Okay. Itu saja daripada saya. Jangan lupa like, share, subscribe.
Bye-bye.